siapa dia, satu orang pemuda. Jadi Quran sebut dia Zulkarnain saja. Zulkarnain, orang yang punya dua tanduk. Maka orang bahaslah, kan, ahli kata-kata, oh, Alexander the Great. Tetapi bila kaji, bagi saya berpegang Zulkarnain itu adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great ni orang timur lah. Dulu kerajaan Parsi, ya. Sebab Cyrus the Great yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia yang mengembalikan Izar, dia bawa balik orang beriman, pulangkan balik dekat Baitul Maqdis. Cyrus the Great. Nabi SAW dilahirkan pada tahun 570 Masihi. Kan, kalau sudut Masihi dia lah. Kan? Dan kelahiran Nabi SAW daripada bangsa Arab, satu benda yang tidak dijangka oleh Bani Israel. Sebab Bani Israel memang paling banyak diutus para Nabi dan Rasul. Oleh kerana banyaknya Nabi dan Rasul daripada Bani Israel tidak menghargai Nabi. Dia suka bunuh Nabi. Nabi itu tak sesuai dengan dia bunuh Nabi itu. Kan? Sebab apa? Kalau dia bunuh Nabi, nanti minggu depan ke, bulan depan ke, beberapa bulan akan ada orang dapat wahyu. Dapat lagi Nabi baru. Dapat Nabi baru, dia kata, yang kita bunuh tu lagi best lah. Yang ni lagi tak best lah. Kita bunuh pula lah. Itu kerjaan Bani Israel. Kan? Pekerjaan dia, wa yaqtulunal anbiya bi ghairil haq. Suka bunuh para Nabi, suka-suka dia lah. Tanpa hak ni suka-suka dia. Okey? Jadi pada satu Masihi ada 3 orang Nabi yang diutus serentak. Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Satu Masihi, kurun pertama Masihi, 3 orang Nabi diutus serentak. Tiga-tiga ini juga ingin dibunuh. Tiga-tiga ini duduk kat Jerusalem. Kalau nak senang faham untuk kita visualisekan, saya suka mengibaratkan semenanjung tanah Arab, dia macam semenanjung tanah Melayu. Nak senang faham untuk kita senang visualize. Okey. Paling selatan adalah Johor, kalau kita kan. Kalau semenanjung tanah Arab, Yaman. Mekah ni macam Kuala Lumpur. Madinah ni Kedah. Madinah ni kat utara sebenarnya. And Jerusalem ni Bangkok. Boleh tak? Jadi kita nampak lah mana tempat dia tu kan. Okay. Jadi Jerusalem ni kat Bangkok. Jadi Nabi Isa ni nak senang faham, maknanya kalau semenanjung tanah Melayu ni kat Bangkok lah. Kan? Jadi tiga-tiga ni nak dibunuh. Akhirnya sejarah menyaksikan Nabi Zakaria digergaji kepalanya. Nabi Yahya disembelihnya. Nabi Isa nak dibunuh, Allah angkat Nabi Isa ke langit. Kan? Jadi dia tak dibunuh. Dalam Quran Allah sebut wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, tapi diserupakan. Selepas Nabi Isa lahir, selepas Nabi Isa diangkat ke langit, tunggu tak ada Nabi. Nabi ni tak ada. Macam mana ni? Mereka buka ajaran Nabi Isa. Rupanya Nabi Isa pernah cerita mengenai nanti Nabi selepas dia. Dalam Quran Allah rakamkan kisah tu, kan? Iaitu mim ba'dismuhu Ahmad, yang lahir selepasnya yang bernama Ahmad Muhammad. Di mana tempat dia lahir? Yub'atsu min Tihamah. Tihamah ni satu nama baru. Apa tu Tihamah? Tanah rendah yang kering yang banyak tumbuh pokok tamar. Tanah rendah kering tapi banyak pokok tamar. Maka Bani Israel ni cari mana tanah rendah yang kering banyak pokok tamar. Mereka round, pergi ke Iraq. Iraq tu subur. Ada sungai Dajlah, ada sungai Furat. Bukan. Dia bukan tanah kering. Mereka pergi ke Mesir. Mesir walaupun ada padang pasir tapi ada sungai Nil. Subur. Palestin, siapa pernah ikut saya pergi Palestin? Subur. Tanah-tanah Palestin tu subur. Kan? Jadi akhirnya daripada nak senang faham, daripada Bangkok tu mereka turun ke bawah sampai ke Kedah. Nak senang faham kan? Jadi daripada Jerusalem tu turun sampai ke Madinah. Dulu nama Madinah ni Yathrib, nama lama dia Yathrib. Sampai di Madinah mereka tengok, ni tanah rendah,
Kan? Kering, banyak pokok tamar. Oh, barangkali Nabi akhir zaman akan lahir di sini. Apa yang mereka buat? Mereka pindah beramai-ramai duduk di Madinah. Tujuannya apa? Biar Nabi akhir zaman lahir daripada Bani Israel. Itu tujuan dia. Kan? Rupa-rupanya bawah lagi. Tihamah tu kat Mekah rupanya. Kat Mekah maknanya kalau Kedah tu turun bawah sikit lagi lah. Kan? Kita ke Kedah berapa kilometer? Lebih kurang 300-400. Lebih kurang kan? Sama juga Madinah ke Mekah tu lebih kurang 400 kilometer. Kalau turun bawah sikit lagi. Kan? Nah, jadi maknanya itu yang maka Nabi SAW lahir pada 570 Masihi. Bani Israel tak boleh terima. Macam mana Nabi akhir zaman boleh lahir daripada Bani Israel? Daripada bangsa Arab. Bukan Bani Israel. Itu tak boleh terima. Ini Allah SWT sebut dalam Quran. Kan? وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Dan tidak berpecah belahlah ahli kitab itu, melainkan datang Nabi membawa berita kebenaran. Jadi sebahagian beriman, sebahagian tak terima. Kata mana boleh. Kan? Jadi ada yang tak terima. Okey. Maka Nabi SAW mendapat wahyu pada tahun 610 Masihi. 610 Masihi 610 Masihi. Jadi di antara sifat wajib bagi Nabi ini adalah sadiq, iaitu benar. Kan sifat wajib bagi Nabi ada 4 kan? Iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat wajib bagi Nabi kan? Iaitu benar, kemudian amanah, menyampaikan, dia kena sampaikan. Dan juga dia fatonah, cerdik. Sifat wajib bagi Nabi 4. Salah satunya siddiq. Siddiq itu benar. Maka perkataan Nabi SAW dibantu oleh Al-Quran, maka benar. Itu yang ketika Nabi SAW hidup lagi, ahli kitab pernah datang kat Nabi nak test. Dia kata, jom kita datang kat Muhammad, kita tanya 3 soalan. Kalau betul Muhammad ini dia Nabi, dia akan boleh jawab 2 soalan. 1 soalan dia tak boleh jawab. Pelik kan? Patutnya tanya soalan, 3-3 dia boleh jawab. Ini kita tanya dia 3 soalan. Kalau betul dia sadiq, dia itu benar, 2 dia boleh jawab, 1 dia tak boleh jawab. Maka yang pertama, ahli kitab datang kat Nabi, dia test Nabi. Dia tanya mengenai kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Itu turun surah Kahfi tu. Turun surah Kahfi tu. Kan? Sebab apa ahli kitab tanya? Sebab Ashabul Kahfi ni zamannya bila? Zamannya 200 tahun sebelum Masihi. 200 tahun sebelum Masihi. Jadi ketika di situ tu tanah jajahan Rom, orang tidak beriman. Ada beberapa pemuda dia beriman. Maka dia dikejar nak dibunuh. Pendekkan cerita, dia tidur. Allah tidurkan selama 309 tahun. Jadi dia 200 tahun sebelum Masihi, dia melalui tertidur, melalui zaman sampai Nabi Isa lahir. Jadi ketika Nabi Isa lahir, Nabi Isa jadi Nabi, Nabi Isa cerita mengenai Ashabul Kahfi. Nih, dulu 200 tahun lepas ada orang tertidur ni. Tapi kita tak tahu kat mana. Lebih kurang 100 tahun lagi dia akan terjaga. Jadi orang-orang beriman daripada syariat Nabi Isa tertunggu-tunggu. Bila? Betul, pada 100 Masihi atau 100 Masihi bangun Ashabul Kahfi ni. Maka kecoh lah, betul apa yang zaman Nabi Isa sampaikan. Jadi dia tanya soalan pertama. Soalan pertama dia tanya kepada Nabi SAW mengenai Ashabul Kahfi. Maka turun surah Kahfi, Nabi jawab, innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu sekumpulan pemuda yang beriman dan Allah tambah keimanan mereka. Kemudian dalam soalan tu, berapa lama Ashabul Kahfi tidur? Berapa lama dia tidur? Ashabul Kahfi, maka Nabi cerita berapa lama dia tidur. Kalau kita baca surah Kahfi,
kita akan jumpa Allah sebut dia tidur tu 309 tahun. Allah tak cakap 309 tahun. 309 tahun. Tengok mukjizat Al-Quran tuan-tuan sekalian ibu kakak sekalian Sadiq Nabi tu kan. Maknanya apa yang disampaikan tu betul Dalam dunia ni kiraan tahun ada dua. Satu kiraan kitaran matahari, satu kiraan kitaran bulan. Kalau kiraan matahari, satu tahun bersamaan dengan 365 hari suku. Ada suku sebab tu 4 tahun jadi satu hari. 4 tahun jadi satu hari. Tahun lompat. 365 hari suku. Kalau kiraan bulan, dia lebih kurang 11 hari. Jadi 354. 55 sebab bulan kan dia tak fix. Kita tengok anak bulan kan. Okey. Jadi mana dia kurang 11 hari. Okey. Jadi memang kakak tuan-tuan sekalian itu dua kiraan tahun. Sebab tu kalau umur kita 30 tahun, kurang lebih 30 tahun, umur kita secara Masihi 30 tahun, umur kita hijrah kiraan bulan 31 tahun. 2 setahun jadi maknanya jangan ingat muda sangatlah kan. Itu 2 setahun. Okey. Kenapa Allah kata 309 tahun? Kalau kiraan tahun mengikut matahari, dia jadi 300 tahun. Kalau kiraan tahun mengikut bulan, dia jadi 309 tahun. Kan? Okey ke pening? Apa sebenarnya 309, 300 kan? Okey, boleh? Okey. Jadi Allah sebut dia tidur 309 tahun. Allah raikan kedua-dua cara mengira mengikut tahun tu. Kan? Kalau Allah cakap, kalau Nabi kata 309 tahun. Tak ada. Kami pakai Masihi 300 tahun je. Kan? Kalau dia kata, mungkin Nabi kata, 300 tahun. Tak. Kiraan bulan 309 tahun. Tapi Nabi Quran Allah sebut 309 tahun. Kau nak kira cara Masihi 300 tahun. Kira cara hijrah ni maknanya kiraan bulan kan. 309 tahun. Itu soalan pertama. Yang pertama mengenai Ashabul Kahfi. Yang kedua ditanya kepada Nabi SAW adalah Zulqarnain. Zulqarnain nama gelaran yang mempunyai dua tanduk. Zulqarnain. Zul tu yang punya, Qarnain ni dua tanduk. Dia tanya mengenai Zulqarnain. Maka turun ayat Al-Quran kisah Zulqarnain. Zulqarnain ni tarikhnya bila? Tarikhnya sekitar 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi ada satu orang namanya gelarannya Zulqarnain. Jadi ulama sirah ni dia berselisih pendapat. Siapa Zulqarnain? Sebab dalam sejarah ada dua orang yang menguasai banyak tempat di muka bumi ini. Satu Cyrus the Great. Cyrus the Great ni orang timur. Satu Alexander the Great. Alexander the Great orang barat. Kalau Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Kalau Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Jadi siapa Zulqarnain? Nak test Nabi. Siapa dia? Satu orang pemuda. Jadi Quran sebut dia Zulqarnain saja. Zulqarnain, orang yang punya dua tanduk. Maka orang bahaslah ahli kata Alexander the Great. Ada yang kata Cyrus the Great. Tapi apabila dikaji bagi saya berpegang Zulqarnain itu adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great ni orang timur lah. Dulu kerajaan Parsi Sebab Cyrus the Great yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yang mengembalikan maknanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni pernah dihancurkan oleh Nabucodonosor daripada Iraq.
Dia 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 tawan, dia serang balik Nabucodonosor, dia bawa balik orang beriman, pulangkan balik dekat Baitul Maqdis. Cyrus the Great. Tanya pasal Zulkarnain. Saya tak payahlah cerita mengenai detail kisah Zulkarnain tu. Okey. Soalan yang ketiga. Yang ketiga ni Muhammad kalau dijawab maknanya dia mereka lah. Kan kita tanya 3 soalan ni. 2 mesti boleh jawab, 1 tak boleh jawab. So kalau dia boleh jawab 2 ni, kita test soalan ketiga. Kalau dia boleh jawab soalan ketiga, mana dia mereka ni. Apa soalan ketiga? Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad mengenai ruh. Qulir ruhu amri rabbi. Katakanlah roh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nabi kata, roh aku tak boleh jawab. Aku tak tahu. Kan? Roh aku tak tahu. Maka benar, sebahagian orang ahli kitab yang bertanya beriman, sebahagian lagi kata tak, Muhammad ni ahli sihir ni, dia boleh tahu ahli sihir. Kan? Jadi maknanya itulah, orang kalau tutup hati nampak kebenaran pun dia tak terima. Kan? Ahli sihir ni Muhammad ni. Sebahagian beriman, sebahagian tak. Jadi maknanya Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Ketika itu persoalan hidup ni masya-Allah. Maksudnya dalam Quran Allah cerita semua apa yang dalam Quran tu benar. Kisah-kisah tu benar. Banyak kita dalam dunia moden sekarang ni beza dengan Nabi 1400 tahun. Dan ada satu orang namanya Dr. Maurice Bucaille. Maurice Bucaille ni dia orang etis. Dia tak percaya agama-agama ni, mengarutlah agama-agama ni. Dia kaji Bible. Dia kata aku bersumpah aku akan buktikan Bible tak ada sains. Dia pergi Bible, dia berjaya buktikan Bible tak ada sains. Kemudian aku beralih pada Al-Quran. Aku bersumpah aku akan buktikan Quran tak ada sains. Makin dikaji Quran, makin jumpa sains dalam Al-Quran. Akhirnya masuk Islam dia. Dia mengarang buku Bible, Al-Quran and Science. Boleh bacalah, Dr. Maurice Bucaille. Kan? Maknanya satu orang yang mengkaji, akhirnya Quran jumpa. Kita orang moden lagi lah kan. Maknanya benda-benda sains ni kan, tak ada satu pun maksudnya yang bercanggah dengan sains moden bila dikaji. Masya Allah. Jadi bila kita sebut mengenai contoh, dulu ahli astronomi pernah berkeyakinan matahari ni statik. Kan? Planet-planet yang mengelilingi matahari. Kan? Tapi Al-Quran sebut dalam surah Yasin, wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Matahari juga bergerak di atas paksinya. Rupanya betul. Milenium ini astronomi mengakui matahari ini bergerak, dia juga bergerak. Jadi sebenarnya bukan matahari macam gini, planet macam gini. Bukan macam tu. Matahari macam gini, planet macam gini ya. Maknanya dia bergerak atas paksi dia dan planet mengelilingi dia macam tu. Itu kan akhir zaman, antara tanda kiamat apabila bumi akan terpelantik daripada paksinya, maka timbul matahari daripada barat. Dia bukan matahari yang bergerak, kita bumi yang tak bergerak tu. Jadi timbul daripada barat selama 3 hari. Kan? Jadi maknanya banyak lagi lah. Ada lebih 500 ayat sains dalam Al-Quran. Saya dulu kan ni cerita beberapa tahun lepas dekat sekitar Shah Alam ni ada grup etis anak Melayu kita grup etis baru ni ada istilah secara terang-terangan Republik Etis Malaysia kan. Tapi sebenarnya saya dah jumpa lama dah grup ni. Yang eksekutif budak dah balik luar negara kan, tak percaya Tuhan, budak Melayu kita. Jadi mak bapak alhamdulillah orang masjid. Jadi selalulah sebulan sekali ke 2 kali ke panggil ustaz muzakarah. Kan? Muzakarah. Tapi kebetulan ustaz-ustaz yang dipanggil tu semua ustaz-ustaz panas. Kan? Kalau muzakarah tu kau tak kerti neraka neraka kau tak kerti neraka tak kerti neraka budak-budak tu budak-budak educated, dengarkan je lah. Whatever ustaz ni apa ustaz ni kan. Dia waktu saya dijemput, okey, saya tengok orang berkenaan 20 orang. Saya tengok orang. Saya tengok, kata, "Dik, hari ni
kita tak payah cerita pasal Tuhan lah. Kau bukan percaya pun, kan? Bazir masa kau, bazir masa aku. Aku percaya kita bual benda lain je lah. Kita cerita pasal diving. Diving lah terbaik. Apa budak muda barulah kan. Macho sikit kan. Diving ni ada macam-macam environment. Dia ada dipanggil cave diver. Kita masuk dekat, maknanya dipanggil overhead environment. Apa beza cave dan cavern? Tahu tak? Cavern ni masih nampak cahaya pintu. Cave ni totally dark. Masuk gelap terus. Kadang nak masuk, keluar, masuk, nak patah balik, tengok ada 5 pintu. Masuk, keluar satu chamber, katakan keluar satu bangunan macam ni, ada 5 pintu. Kita masuk dari pintu mana ni? Macam mana kau nak tahu? Kau kan belajar lah. Oh, ya ke? Kan? Dan dia dipanggil shipwreck. Shipwreck ni, kat Kuantan ada St. Rifals tahun 40-an, tenggelam. Kan? Kapal British kena boom dengan Jepun, tapi 70 meter. Kau kena ambil technical diving lah. Oh ya ke? Ustaz, bolehlah kita ajar diving. Jadi saya pun ngajar diving. Kan? Bila ngajar diving, kau ni barulah ada masa. Kuliah 1 jam nak membebel, mana ada masa. Kan? Kau ni apa, tak percaya Tuhan? Tak adalah Ustaz. Bukan tak percaya, tak logik lah. Okay, tak apa. Kalau kau rasa tak logik, aku bawakan 500 ayat sains dalam Al-Quran. Jadi tak jadikanlah diving. Kan? Sambil diving, kita cerita mengenai ayat sains dalam Al-Quran. Bagus budak-budak tu balik. Ya ke? Percaya balik Tuhan. Sekarang dah ada jadi AJK Masjid pun ada, Alhamdulillah. Kan? Jadi maknanya Allah SWT datangkan Al-Quran tu betul. Kisah-kisah dia tu benar. Nabi menyampaikan benda-benda yang sains moden tak boleh. Sains moden tak boleh nak kata apa mengenai Al-Quran. Pada 1400 tahun dulu tu. Pasal astronominya, pasal matematiknya, pasal macam-macam lah dan sebagainya. Muslimin dan muslimat sekalian. Okey. Saya nak cerita hadis pula. Tadi Quran. Hadis pula, kata-kata Nabi SAW. Nabi SAW, Allah SWT sebut dalam Al-Quran, perkataan Nabi tu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak bercakap kecuali apa yang Allah wahyukan. Maknanya perkataan Nabi pun benar. Kan? Jadi Nabi dapat wahyu tadi tahu apa? Kita pakai timeline lah biar kita nampak sikit. Tahu apa? 610 Masihi. Pendekkan cerita, orang Arab tak percaya pada Nabi, maka Nabi berhijrah pada tahun 622 Masihi. 622 Masihi, 620 Masihi Nabi Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj berlaku 620 Masihi. Kan? Kita timeline ni kita tahulah kan, 620 Nabi Isra Mi'raj, 622 Nabi berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah. Berlaku siri peperangan. Okey. 627 Masihi berlaku peperangan Khandaq. Perang Khandaq Khandaq ni bahasa Arabnya parit, peperangan parit. Okey. Untuk kita senang faham ni nak senang faham. Kan? Khandaq ni dia bukan gali seluruh Madinah bukan bulat-bulatan. Dulu nak pergi Madinah, ni nak senang faham, nak pergi Kedah, ni nak senang faham nak pergi Kedah, kan Madinah tu Kedah kan. Daripada Mekah, dia tak boleh direct pergi ke Kedah. Kuala Lumpur, Kedah tak boleh. Sebab dekat Madinah tu dikelilingi dengan gunung-gunung ataupun bukit-bukit daripada gunung berapi. Dan masih ada yang aktif. Masih ada aktif tau kat Madinah tu. Tak percaya, kejap lagi cuba Google, volcano. Maknanya near Madinah. Tu bahasa senang broken ni kan. Cuba tengok. Ada beberapa gunung yang masih aktif lagi. Jadi dulu gunung-gunung di Madinah ni dia tak boleh direct. Sekarang ni dah ada jentera, dong pecahkanlah buat jalan. Dulu tak boleh. Dulu nak pergi Kedah ni dia kena ke Perlis baru boleh turun. Kan? Nak ke Perlis baru boleh turun. Jadi perang Khandaq ni, perang Nabi gali parit, iaitu daripada Perlis pergi ke Kedah tu. Situ tu. Dia buat parit tu. Jadi dia bukan buat parit sekeliling. Kan? Jadi maknanya Madinah tu dia bukan boleh pergi direct. Dia kena pergi ke Perlis dulu baru turun balik. Boleh visualkan tak? Kan? Okey. Jadi dalam peperangan Khandaq tu, kan, kekuatan
orang Madinah hanya 3,000 orang. Itu pun orang munafik dah start tarik diri semua. Orang Mekah 10,000 orang. Satu nisbah 3. Jadi Nabi kata, macam mana nak buat ni? Nabi mesyuarat. Kemudian akhirnya, kan, maknanya Nabi menerima perancangan satu orang. Namanya Sayyidina Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni makamnya ada dekat Jerusalem. Dekat Jerusalem, makam dekat Jerusalem. Jadi Salman Al-Farisi kata, dia orang Parsi. Al-Farisi ni Parsi. Al-Farisi ni Parsi. Orang-orang dulu Nabi mengiktiraf, dia menisbahkan namanya dengan nama tempat ataupun nama keluarga dia. Dia bukan jadi dia bangga tak. Jadi orang faham Al-Farisi daripada Farsi. Orang Melayu kita pun ada. Pernah dengar tak? Syekh Abdul Samad Al-Falambangi daripada Palembang. Dia daripada Palembang. Sekali waktu kerajaan Patani kena serang dengan Siam, dia datang dengan pahlawan-pahlawan Palembang, tolong orang Patani, syahid dekat Patani. Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Dulu Tok Guru ni juga adalah pahlawan-pahlawan Jadi Syekh Abdul Samad Al-Falambangi. Pernah dengar tak Syekh Idris Al-Marbawi? Pernah dengar nama? Tu daripada Merbau. Okey. Jadi Salman Al-Farisi bagi cadang dekat Nabi dulu, maknanya suruh gali parit dan Nabi terima. Jadi mereka pun gali parit sekitar daripada perjalanan Perlis ke Kedah tu lah. Bukan keliling tau, Perlis ke Kedah. Kalau sekarang dekat sekitar kawasan Masjid 7 tu lah. Kalau siapa pergi Madinah kat sekitar Masjid 7. Okey. Jadi mereka gali parit. Ketika menggali parit, ada satu besar yang tak boleh nak dipecahkan. Tak boleh nak dipecahkan Jadi mereka semua mengadu pada Nabi SAW, Rasulullah, ada satu batu besar kami tak mampu nak pecahkan. Maka Nabi meminta segelas air. Dengan tangannya yang mulia, Nabi tuangkan air ini ke atas batu ini. Nabi minta beliung. Beliung ni tukul yang besar. Nabi pun ambil dan menghayunkan Bismillah, Allahu Akbar. Nabi pun menghayunkan beliung. Kena pada batu, terpercik api. Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi hayun, Allahu Akbar. Yang ketiga, Nabi hayun, Allahu Akbar. Dan batu terpecah. Sahabat merhati je. Sahabat ni merhati je tindak tanduk Nabi Mereka bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa kau takbir? Maknanya luar biasa dia punya semangat tu. Maka apa kata Nabi? Percikan api yang pertama aku melihat, kota Yaman jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang kedua aku melihat kota Parsi jatuh ke tangan kamu. Percikan api yang ketiga aku melihat kota Rom jatuh ke tangan kamu. Dan orang yang menumbangkan kota Rom sebaik-baik pemimpin dan pengikutnya sebaik-baik pengikut. Okey, tiga-tiga ni siapa? Kota Yaman waktu tu keturunan Abrahah. Orang yang pernah bercita-cita menghancurkan Kaabah. Orang hebat tu. Macam mana boleh nak kalahkan mereka ni? Yang kedua apa? Parsi. Kerajaan besar dunia. Macam mana nak tombangkan mereka? Yang ketiga Rom. Besar juga. Macam mana nak kalahkan mereka ni? Tapi Nabi sebut ni Nabi Sadiq, perkataan Nabi kan. Okey, jadi para sahabat pun dengar, memang yakin, tapi logik susah. Macam mana boleh Maka itu berlaku pada tahun 627 Masihi. Okey. Pendekkan cerita, peperangan Khandaq orang Islam menang. Itu yang disyariatkan kita takbir hari raya. Perasaan tak takbir hari raya itu perkataan dia apa? La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdah. Tak ada Tuhan melainkan Allah yang esa. Sadaqa wa'dah, benar janjinya, janji untuk menangkan orang beriman. Wa nasara 'abdah, dan membantu tentera-tentera hamba-hambanya. Wa nasara wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah, dan memperkasakan tenteranya dan menghancurkan tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni tentera Mekah yang 10,000 orang tu. Jadi kita takbir raya tu sebenarnya kita kena faham tu kemenangan. Nak sedih tu lain cerita lah. Tapi at least faham lah. Sebab manusia ni kadang kemanusiaan dia
Lagu orang Melayu ni kan Melayu-Dayu. La ilaha illallah wahdah. Kenapa cik? Anak tak balik dia. Soalnya kawan. Tengok cucu Tengok cucu. Setengah ustaz mengata orang Melayu kita. Apa lah orang Melayu ni kan? Apa takbir tu mendayu-dayu lah kan. Tengok negara Arab ada mendayu semangat. Tak. Palestin lagu dia macam kat tanah Melayu. Dekat Masjid Aqsa, takbir hari raya macam Melayu kita. Siapa tiru siapa saya pun tak tahu. Palestin tiru kita ke? Kita tiru Palestin. Kan? Saya ada kongsikan mana dekat YouTube, maknanya sambutan takbir kat Masjid Aqsa tu. Sama macam kita. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masjid Aqsa. Ustaz-ustaz kita ni kan, kalau dia kata macam tu, kita kadang-kadang suka mengata orang Melayu kan. Orang Melayu ni gini lah, gini. Kan saya kadang tengok kau ni bangsa, kita bukan nak cerita bangsa tu, tapi jangan merendah-rendahkan diri kita. Macam orang cakap, orang Melayu tu ni, accident sana, sini jam. Itu bukan orang Melayu je, itu kemanusiaan. Saya pergi ke US tuan-tuan sekalian, Florida. Apa tak maju ke sana? Sana accident, sini jam. Sama je. Kan? Sama, itu manusia, itu bukan orang Melayu. Orang cakap orang Melayu ni hasad dengki je kerja. Bukan orang Melayu tu, itu kemanusiaan. Kat Israel pun ada hasad dengki sesama diorang. Kan? Orang suka merendah-rendah kita. Itu maksudnya tak ada jati diri pada saya lah kan. Okey. Jadi ketika 627 Masih, sahabat percaya tapi logik susah. Logik susah. Kerajaan Rom dan Parsi tu besar tau. Logik susah. Okey. Kemudian Nabi wafat pada 632 Masihi. Nabi wafat 632 Masihi ya. 2 tahun selepas itu betul sahabat berjaya mengislamkan Yaman. 5 tahun atau 6 tahun selepas itu betul sahabat berjaya menombangkan kota Parsi. Pelik tu. Sahabat berjaya mengalahkan tentera Parsi tau. Kan, dipimpin oleh Sayyidina Musanna, kan, dan berjaya mengislamkan kerajaan Parsi. Kemudian 7 tahun selepas itu, satu persatu tanah-tanah Rom berjaya ditawan. Tapi tak sampai kota Rom lagi. Kota Rom ni Konstantinopel, kan? Jadi para sahabat, yang dipimpin satu orang sahabat nama dia Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni orang yang bagi tumpang rumah dekat Nabi waktu Nabi mula berhijrah. Hijrah kan tak ada rumah lagi waktu tu. Ada tumpang rumah Nabi. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Tak berjaya. Makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ada betul-betul dekat benteng kota Konstantinopel. Konstantinopel ni, tuan-tuan ibu-ibu kakak sekalian, benteng dia hebat Dia 5 lapis. Benteng, parit, benteng. Kemudian ada padang sikit. Benteng kedua, padang sikit. Benteng ketiga. Kalau orang berjaya tembus parit, masuk benteng pertama, dia boleh kena panah pada benteng kedua tu. Dia 5 lapis. Mustahil lah. Beribu tahun orang cuba takkan mampu. Jadi makam Abu Ayyub Al-Ansari ada dekat benteng kota Konstantinopel. Jadi selepas zaman sahabat semua tak ada, sahabat meninggal, diteruskan oleh anak sahabat. Anak sahabat ni gelarannya tabi'in. Cuba. Tak mampu. Tak boleh juga. Ramai yang syahid. Diteruskan oleh cucu sahabat. Dia panggil golongan tabi'in. Cucu cicit sahabat. Usaha. Tak boleh juga. Apakah kali ini perkataan Nabi tak betul? Nabi kata 3 ketumbang. Yaman, Rom, Parsi dan juga Rom. Maka sebab Nabi itu sadiq, perkataannya benar, mestilah benda itu berlaku. Hadis ini diwariskan daripada satu generasi ke satu generasi sampai pada tahun 1452 Masihi. Berapa beza tu?
Siapa cikgu matematik depan saya? 1452 tolak 627 Masihi. Siapa cikgu matematik? Kalau tak pun cikgu kalkulator pun boleh lah. Kan? Berapa? 800 apa? 825, betul? Betul tak? Betul ke tak betul? 1452 tolak 627. 825 kan? Saya baik ada cikgu matematik depan kita. Kan? Selang 800 tahun, betul, tumbang kota Konstantinopel oleh satu tentera Islam dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia membenarkan perkataan Nabi, la tuftihannal Qastantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dhalikal jaish. Kota Konstantinopel pasti akan tumbang, dan dia akan menombangkannya sebaik-baik pemimpin dan tenteranya sebaik-baik tentera. Tumbang pada 1452 Masihi. Kan? Tingkah 800 tahun kan daripada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, jadi Nabi itu sadiq. Pertama, perkhabaran Quran itu sendiri. Yang kedua, perkhabaran hadis itu sendiri. Okey. Jadi yang kita nak belajar pada hari ini adalah belief system, sistem kepercayaan kepada apa yang disebut oleh Nabi SAW. Kalau Quran itu betul, hadis-hadis itu betul, banyak lagi disebut oleh Nabi SAW. Banyak lagi. Kan? Jadi saya nak petik beberapa saja pada kuliah pada ini untuk kita percaya, kan? Sebab kata-kata Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah sistem mengurus emosi kita. Kan? Sistem mengurus emosi kita. Sebab itu diri kita. Kita kena percaya. Pengurusan emosi mesti kena dengan keimanan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa anzalallahu sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan kepada hati orang beriman untuk Allah tambahkan nikmat iman pada nikmat iman yang sedia ada. Allah yang turunkan. Maknanya untuk dapat pengurusan emosi, kan, memang kena dengan keimanan. Maknanya kena balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itu Nabi sebut, tak payahlah kita cari benda-benda lain bazir masa kita. Ada orang nak tenang, nak pergi jalan-jalan, benda tu temporary je, sekejap. Kan? Nak iman memang kena cari, nak tenang, pengurusan emosi kena cari keimanan. Saya selalu ulangkan, apa dia? Yang pertama, kita punya kalimah la ilaha illallah itu kita kena faham betul-betul. Orang Melayu kita terjemahkan la tiada ilaha Tuhan illallah melainkan Allah. Itu nak senang faham untuk anak-anak kita, tiada Tuhan melainkan Allah. Kita yang dah belajar dekat masjid ni, ilah. Ilah ni 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. La ilaha illallah, tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi kesihatan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada yang membela melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada memberi kesihatan melainkan Allah. La ilaha illallah, tiada segala-gala melainkan Allah. Kan? Tu kena berpegang belief system kita tu. Itu sumber ketenangan. Itu pengurusan emosi yang bagus. Sebab hari ini kita bicara mengenai kesihatan emosi, kesihatan mental, banyak teori-teori dan sebagainya, tapi tak payah tercari-cari. Pertama sih dengan keimanan. Okey. Yang kedua, apa yang kata Nabi itu betul. Yang kita kena faham adalah expectation kita. Kita punya satu expectation kepada dunia. Itu kena betulkan. Expectation kita pada dunia, expectation kita ataupun kita punya jangkaan, kita punya harapan pada dunia tu kena betul. Kan? Dunia ni jelas Nabi sebut dan benda tu benar, dia sementara aja. Hebat mana kita, dia sementara aja. Sebab kita ada aging proses. Kita ada aging proses, kita ada proses penuaan. Suka ke tak suka, rambut kita beruban. Kan? Suka ke tak suka, kita ada kedut sini lah. Pakailah tepek tu lah, tepek inilah, kita ada berkedut. Kan? Suka ke tak suka, kita ada aging proses. Kan? Kita ada proses penuaan. Okey? Jadi
cara kita melihat dunia sangat penting. Dunia ni apa? Nabi sebut sebagai jambatan untuk ke akhirat. Itu kita kena faham. Expectation kita pada dunia. Dunia bukan untuk megah-megah. Okay? Dunia bukan untuk kita nak bergaduh-gaduh. Sampai bila? Ibu-ibu kakak kan? Dah tua nak bergaduh dengan laki lagi. Kan masih umur tu. Kan? Jadi kita punya kubur pun dia kat tempat lain, kita kat tempat lain. Kat kubur pun tak boleh nak tolong sama-sama pun. Kan? Kalau boleh tolong, lari orang kat atas. Apa keluar pergi kubur bini dia ni kan? Tak boleh. Tak ada. Kan? Masing-masing. Kan? Bayangkan masing-masing kita, yang membantu kita adalah amalan kita. Allah wujudkan keluarga ni gedung kepada pahala. Itu. Kan? Gedung kepada pahala. Jadi jangan sampai rumah tangga kita ni tak jadi gedung pahala. Kita khidmat pada suami, buatkan air untuk dia, itu pahala. Abang-abang, ayah-ayah, kan, maknanya nafkah, kan, itu gedung pahala tu. Kan. Dan memang sebagai manusia adalah perselisihan. Perselisihan itu kan manusia. Kalau tak ada perselisihan tu tak nama manusia. Mak kata pepatah Melayu kan, sedangkan lidah lagi tergigit, apatah lagi suami isteri. Tapi dah satu ceramah ada satu orang kakak kata, Ustaz, betul Ustaz kata tu, sedangkan lidah lagi tergigit. Tapi saya nak jadi gigi lah Ustaz. Biar suami jadi lidah. Kan? Dia je nak menggigit suami dia. Okay. Jadi hidup kita jelas. Expectation kita pada dunia biar jelas. Dunia ni jambatan ke akhirat. Semampu, semaksimal mungkin buat amalan untuk ke akhirat. Kan? Itu semampu dan semaksimal mungkin. Okey. Sebabnya itu Allah sebut. Allah sebut dalam Quran, walal akhiratu khairu wa abqa, dan benda ini benar. Nabi sampaikan benda itu benar. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dan lebih kekal. Kan? Jadi apa yang ada ni kita tumpu untuk ke akhirat. Ketepikanlah sakit hati lah, maafkan. Kan? Tidak, dia akan banyak break masa kita. Kan? Sebab Nabi tu sodik, Nabi cerita benar. Saya dah buat bukti Qurannya benar, perkataan hadis Nabi itu benar, dan banyak lagi perkataan Nabi itu begitu. Kan? Jadi maknanya expectation kita kepada dunia ni jelaskan. Kita perjalanan tak tahu bila nak habis, kita tak tahu. Kan? Belum tentu kita muda, kita tak habis awal. Kita tengok kat perkongsi WhatsApp, orang accident sana, orang accident sini, sesaat, split second, sesaat je. Saya pernah accident, bukan salah saya pun. Bas terbabas, masuk lorongnya. Langgar, mujur hidup je. Patah riuk ni, patah sini. Patah riuk. Kan? Sesaat, split second, tak jangka pun. Kan? Kalau tak kan, selamat. Arwah tu baik, orangnya aku tidak. Pernah aja pakai jelotong ni. Kan? Tapi Alhamdulillah, banyak umur. Alhamdulillah. Ui, sesaatnya. Kan? So jelaskan. Yang kedua, expectation kita pada dunia. Dunia ni tenang-tenang je lah. Kan? Kita dah berjalan ke akhirat. Okey, yang ketiga. Dalam hadis pun Nabi sebut, dalam Quran sebut, tidak ada benda yang sempurna dalam dunia ni. Kesempurnaan adalah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. So expectation kita pada benda-benda keliling kita kena faham, tak ada benda sempurna. Bini tak sempurna, suami tak sempurna, kan? Jadi tak ada sempurna, menantu tak sempurna. Jadi kita lebih berlapang dada dan lebihlah memaafkan, kan? Supaya ada ketenangan tu, Allah yang beri ketenangan tu, So sebenarnya tak ada benda yang sempurna. Expectation kita pergi ke mana-mana, tak ada siapa yang sempurna, kan? Ibu kakak tuan-tuan sekalian, kalau kita sentiasa dimuliakan, diraikan oleh orang di Shah Alam, orang kita datang je, sila aja. Tak semua tempat orang akan raih kita begitu. Kita pergi Mekah, tak ada siapa kenal kita tu. Bangla tu halau kita je. Hajar. Kan? Jadi sebab kita tak biasa kena marah, kita marahlah. Tak ada siapa sempurna. Dia mana kenal kita. Dia relax je lah. Kan? Kenal orang Bangla kat Mekah ni kan. Sakit hati kita. Tak ada siapa sempurna. Suami tak ada siapa sempurna. Kan? Tak ada isteri, tak ada sempurna. Baru ni saya jumpa satu orang mengadu pasal isteri dia. Dia dah berumur kan. Ustaz, kita ni Ustaz. Ni kan. Muda kena bibil. Kan, dengan bini lah, muda kena bibil, dah tua kena tengking Ustaz. Sian gitu ni kan. So kan,
Muda kena bebel. Dah tua kena tengking. Abang balik jangan minta air. Nak buat sendiri sana tu Orang dah penat dah ni. Tengking siap. Okay. Tak ada siapa sempurna. So belajarlah untuk kita faham benda ni, belajar menghiburkan diri sendiri dengan ibadah. Hiburkan diri dengan ibadah kan. Ibadah tu banyak, khidmat dengan suami tu ibadah, khidmat dengan isteri tu ibadah, kan, khidmat dengan orang lain ibadah kan. Supaya kita dapat sakinah tu. Sebab Allah sebut Allah saja yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin kan, pada hati-hati orang beriman. Jadi tiga benda ni itu yang disebut oleh Quran dan hadis Nabi banyak mengenainya. Yang pertama sekali, nak tenang memang dengan keimanan. Tak boleh nak cari dengan benda lain. Yang kedua, expectation kita pada dunia kena betul. Kena betul. Relax. Tenang-tenang je lah. Dunia ni memang perjalanan kita ke akhirat. So, kita hidup. Ibu-ibu kakak tuan sekalian ketika susah tu tak lama. Kan? Maka ketika susah, sentiasa redha pada Allah. Ketika senang, hayati kesenangan. Sebab senang pun tak lama. Kita ada kesihatan ni, hayati kesihatan kita. Sebab tak selama-lama kita sihat tau. Jadi buat apa tenaga kita ketika sihat tu nak dihabiskan bergaduh, kan? Gaduh sana, gaduh sini. Besok kalau ada telentang, nak gaduh pun tak larat. Nak pergi mana-mana pun tak larat. Kan lebih baik ketika sihat ni, push, aku nak habiskan masa lah. Pergi berjalan ke, pergi masjid ke, hayati. Nikmat tu hayati. Kan? Jadi maknanya sebab senang tak lama, susah pun tak lama. Itu dunia itu memang dunia. Itu ekspektasi kita pada dunia, kita faham. Kalau kita susah dia tak lama, kalau kita senang tak lama tau. Waktu senang hayati, nikmatilah kenikmatan yang Allah kurniakan pada kita tu. Gaduh-gaduh buat apa, pening kepala, maafkan. Ya Allah, aku maafkanlah Tuhan. Jadi hati tu kan lebih tenang. Kita maafkan bukan untuk orang lain, untuk diri kita untuk diri kita. Kalau betul dah ada dosa, syarat untuk terangkat dosa tu, dia kena datang minta maaf kat kita. Tapi kita maafkan dia, kita melepaskan bebanan hati kita. Kalau makin berat bebanan hati kita, semakin banyak kita bercakap sorang-sorang nanti. Kan? Kat dapur sorang-sorang. Tak guna menipu laki ni, menipu ni. Kat kereta sorang-sorang. Apa sampai hati awak buat saya macam ni kan? Hati kita beban. Cakap sendiri-sendiri banyak. Allah sian. Kan? Jadi Nabi itu sadiq, benar, disampaikan kepada kita, betul benda itu benar, carilah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan kita kongsikan 3 daripadanya mengenai realiti kehidupan kita pada hari ini. Jadi saya setakat saja dulu. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najata taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.